Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada semua. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan mengenai rumusan pembelajaran dari minggu kedua hingga minggu ke-6. Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Zulaika, Atika, Reshma, Yusuf dan Yan Chuan. Untuk minggu 2, pengenalan konsep dan teori asas sel fuel. Sel fuel ialah sel elektrik tidak seperti bateri yang boleh diisi dengan bekalan yang berterusan kepada bahan api supaya pengeluaran kuasa elektrik dapat dikekalkan selama-lamanya. Teknologi sel fuel banyak digunakan di negara Jepun dan China. Contoh teknologi sel fuel yang sering digunakan ialah kereta hybrid. Kelebihan menggunakan sel fuel ialah kurang pencemaran alam sekitar dan tidak mengeluarkan bunyi bising. Komponen utama sel fuel ialah anod, katot dan elektrolit. Elektrolit yang sering digunakan ialah hidrogen. Sel fuel menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik dan air. Assalamualaikum, saya Nurul Atika Aina akan membincangkan mengenai rumusan minggu ketiga iaitu jenis-jenis sel fuel. Sel fuel ini dibahagi dan dikategorikan mengikut suhu tindak balas, jenis elektrolit, bahan yang digunakan dan yang lain-lain. Harus juga kita ingat bahawa setiap sel fuel ini mempunyai fungsi dan kuasa yang berlainan. Contoh yang pertama ialah SOFC yang menggunakan bahan seramik sebagai elektrolit dan perovskit merupakan contoh yang digunakan. Seramik ini akan menjadi pengalir ion pada suhu yang tinggi iaitu 700 sehingga 1000 darjah Celsius. Ia mempunyai kuasa yang tinggi, jadi contohnya stesen jana kuasa dan sektor perumahan menggunakan SOFC ini. Dan seterusnya yang kedua ialah dengan menghasilkan tenaga elektrik yang pada suhu yang lebih rendah iaitu 600 hingga 700 darjah Celsius, itu sel fuel karbonat lebu. Ini dihasilkan dalam bentuk karbonat lebu dan mengalirkan ion-ion karbonat. Yang ketiga ialah asid fosforik dengan suhu di antara 100 sehingga 250 darjah Celsius dan elektrolit yang digunakan adalah dalam bentuk cecair asid fosforik. Kemudian terdapat juga seperti sel fuel alkali ataupun FC dengan suhu yang bertindak balas sekitar 90 hingga 100 darjah Celsius di mana elektrik dihasilkan melalui proses pengoksidaan di mana terdapat pengurangan antara oksigen dan hidrogen. Di mana ketika ini air akan dihasilkan dan 2 elektron dibebaskan. Kemudian terdapat juga sel fuel membran penangkap proton ataupun PEMFC di mana beroperasi dengan suhu rendah bawah 100 darjah Celsius. Elektrolit yang digunakan pula dalam bentuk membran yang nipis, sebagai contoh nafion. Ianya nipis namun mampu menghasilkan dan mengalirkan ion dengan baik. Oleh itu, ini menjadi salah satu teknologi yang semakin dibangunkan di samping harganya lebih mahal berbanding yang lain. Dan seterusnya terdapat juga sel fuel metanol langsung ataupun DMFC. Elektrolit yang digunakan dalam bentuk sejenis alkohol berbentuk cecair dan ianya mempunyai ciri-ciri yang unik dengan suhu yang rendah antara 20 hingga 90 darjah Celsius dan struktur yang ringkas dan mampu menghasilkan tenaga yang tinggi. Terima kasih. Selamat sejahtera, sekarang saya nak membentangkan tentang minggu keempat iaitu komponen sel fuel. Dalam komponen sel fuel, kita nak ingat tentang 3 perkara je iaitu anod, katot dan elektrolit. Sekarang kita akan melihat apa proses yang berlaku dalam 3 komponen ini. First kali ialah katot. Kita juga boleh memanggil katot sebagai elektrod udara dalam sel fuel. So, oksigen dibekalkan kepada katot. Oksigen yang dibekalkan kepada katot akan bertindak balas dengan elektron yang masuk daripada litar luaran untuk membentuk ion-ion oksida. So, saya sudah memaparkan formula saintifik dalam slides. Dan kedua ialah elektrolit. Elektrolit berfungsi sebagai medium. Ion-ion oksida ini akan bergerak ke anod. Daripada katot, ion-ion oksida akan bergerak kepada anod. Dan terakhir ialah anod. Anod juga kita akan panggil sebagai electrode fuel. Hidrogen dibekalkan kepada anod dan ion oksida daripada katot akan bergabung dengan hidrogen atau akan bertindak balas dengan hidrogen untuk membentuk air. Dan ini akan membebaskan elektron yang mengalir daripada anod ke katot selepas melaksanakan kerja elektrik melalui litar luaran. Dan saya sudah sediakan formula saintifik dekat sana. Oksigen akan bertindak balas dengan hidrogen dan membebaskan air dengan elektron. So, last kali saya akan membentangkan tentang proses yang berlaku di keseluruhan sistem. So, dalam keseluruhan sistem ini, hidrogen akan bertindak balas dengan oksigen untuk membebaskan air dan tenaga elektrik. So, tenaga elektrik akan terus dijana selagi hidrogen dan oksigen dibekalkan kepada sel fuel. So, dalam sel fuel ini, tidak ada apa-apa bahan yang dibebaskan untuk mencemarkan alam sekitar. Komponen katot amat penting dalam kekondaksian elektron yang lebih tinggi dalam sistem sel fuel. Sebelum penciptaan katot yang mengandungi kobalt, saintis telah menggunakan lanthanum atau strontium sebagai katot. Tapi bahan tersebut tidak mencukupi dan tidak sesuai sebagai katot. Hal ini kerana mereka mengalami proses degradasi. Oleh itu, saintis telah mencipta katot yang mengandungi kobalt. Sebagai contohnya, lanthanum strontium cobalt ferrite dan barium strontium cobalt ferrite. Dan selepas beberapa tahun, saintis juga mengubah suai katot tersebut untuk menciptakan katot yang tidak mengandungi kobalt.
Ini untuk mengkurangkan kos pembelian kobalt. Sebagai contohnya, barium strontium fluoride molybdenum trioxide. Ia merupakan satu katot yang tidak mengandungi kobalt dan juga tidak mengalami proses degradasi. Oleh itu, pemilihan katot yang amat baik amatlah penting untuk kekondaksian elektron yang lebih tinggi dalam sistem Celsius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf bin Abdul Muiz dan saya akan membentangkan minggu kelima, yaitu sistem cell-fill. Pertama sekali ialah pengenalan. Dalam sistem cell-fill ini terdapat 3 item utama, yaitu sel tunggal, sel tindanan, dan juga komponen bakilogi. Dalam komponen bakilogi ini terdapat 3 lagi sistem, yaitu sistem pemprosesan fuel, sistem pengurusan udara, dan yang terakhir sistem penyesuaian kuasa. Dalam sistem pemprosesan fuel ini terdapat komponen-komponen utama, yaitu reformer fuel, reaktor kimia, penukar haba, kipas, pembesar, dan lain-lain. Dalam sistem pengurusan udara juga terdapat komponen utama, yaitu pemampat, turbin, penukar haba, kipas, motor, dan tangki air. Dalam sistem penyesuaian kuasa pula terdapat penyeusang, penukar, yaitu konverter, bateri, motor, dan lain-lain. Ini merupakan contoh bagi sel tunggal dan sel tindanan. Ini juga merupakan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai sel tunggal dan juga sel tindanan. Bagi sel tindanan dan juga komponen bakilogi, ini merupakan contoh jika sel tindanan tersebut bergabung bersama komponen bakilogi. Baik, kita pergi kepada seni bina sistem. Yang terbaik pada dua, yaitu sistem seni bina aktif dan juga seni bina pasif. Seni bina aktif ialah merupakan sesuai untuk sel fuel yang berkuasa besar. Fuel dibekalkan dengan bantuan komponen luar, boleh mengawal suhu sistem dalam jurat 70 hingga 100 darjah Celsius, dan juga mempunyai komponen BOP dan sesuai untuk aplikasi pegun. Manakala seni bina pasif pula, ia memerlukan tabungan fuel bergantung kepada suhu sekitar. Suhu sistem bergantung kepada tindak balas yang berlaku, tidak mempunyai komponen BOP, dan sesuai untuk aplikasi tidak pegun. Baiklah, kita pergi kepada seni bina sel dan tindanan. Untuk sel, setiap unit sel boleh disambungkan dengan konfigurasi seri atau bipolar. Berikut adalah jenis konfigurasi sambungan McClellan 2011. Untuk tindanan atau stack, ia boleh disambungkan dengan 3 jenis konfigurasi berbeza dengan sel tadi, yaitu boleh disambungkan dengan dwi-kutub, bisel, dan eka-kutub. Berikut adalah jenis konfigurasi tindanan. Ini merupakan contoh bagi unit dwi-kutub, unit bisel, dan juga unit eka-kutub. Nama saya Tong Yen Son dan saya akan membentangkan tentang aplikasi Self-View. Yang pertama adalah untuk kegunaan pengangkutan. Salah satu ialah kapal selam. Self-View digunakan dalam kapal selam kerana suara yang tidak bising dan mempunyai sinaran infrared. Self-View kapal selam ialah pengganti utama untuk bank baterinya. Selain itu, bas menyumbang sebahagian besar ke dalam Self-View. Terutamanya ia menawarkan platform yang besar untuk penyimpanan Self-View dan boleh dijanakan di stesen fueling berpusat. Walaupun kereta telah mewakili pasaran muktamad bagi pengeluar Self-View, namun ia juga menimbulkan beberapa cabaran, iaitu saiz kereta yang kecil dan tabiat penyelenggaraan yang sangat tidak konsisten. Tambahan pula, sistem kuasa mudah alih atau dalam bahasa Inggeris portable power juga merupakan salah satu aplikasi Self-View. Ia sangat ringan, tahan lama dan boleh memanjangkan tempoh digunakan tanpa mengecas semula. Portable power ini kini sudah digunakan secara meluas dalam komputer riba, telefon bimbit dan lain-lain. Walau bagaimanapun, Self-View juga sering digunakan untuk backup power. Backup power akan menyediakan kuasa apabila sumber kuasa utama terganggu. Biasanya, hidrogen akan digunakan pada pencawang utiliti dan juga kemudahan pembuatan. Akhir sekali, aplikasi kuasa pegun atau dikenali sebagai Stationary Power Applications banyak digunakan sebagai sumber kuasa utama. Stationary Power Application akan digunakan untuk rumah yang tidak sambung ke gridnya atau untuk menyediakan kuasa tambahan. Sebagai contoh, Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) adalah sering digunakan sebagai self-fuel. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.